Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap awak berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Okay, tanpa membuang masa, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, kita masih lagi berada dalam tema penerokaan unsur dalam alam dan juga dalam bidang pembelajaran 9.0 kimia industri. Okay, yang mana dalam kimia industri ni kita ada 3 bidang pembelajaran, iaitu 91 alloy, 9.2 kaca dan seramik, 9.3 polimer. Okay, dan minggu lepas, sebelum cuti kita dah belajar tentang alloy. Okay, kita dah tahu tentang alloy. Jadi untuk hari ini kita akan fokuskan pula pada 9.2 iaitu kaca dan seramik. Okay, yang mana dalam kaca dan seramik ini kita akan membincangkan 9.2.1 komponen kaca dan seramik. Okay, kita nak memperihalkan komponen kaca dan juga seramik. Kemudian dalam 9.2.2 kita akan menerangkan dengan contoh aplikasi kaca dan seramik. Dan akhir sekali 9.2.3 kita akan membincangkan kesesuaian penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan harian. Jadi ini adalah apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Jom kita tengok yang pertama, pengenalan kaca. Apa benda sebenarnya kaca ni? Kaca ni datang daripada mana sebenarnya? Jadi kita nak tengok. Kaca dipercayai telah mula digunakan sekitar tahun 5000 tahun sebelum Masihi. 5000 tahun sebelum Masihi. Lama sangat dah. Kaca diperbuat daripada silika. Jadi ini adalah komponen utama dalam kaca. Komponen utama dalam kaca adalah silika. Silika ni apa? Silika ni adalah sebatan yang mengandungi silikon dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir. Apa dia silika? Silika ni adalah sebatan yang mengandungi silikon dioksida. Kat mana kita nak jumpa silika ni? Kita boleh jumpa silika ni, dia wujud sebagai pasir. Pasir-pasir yang kita ada tu, pasir yang kat tepi pantai apa semua tu. Jadi dalam pasir tu dia ada silikon dioksida. Kemudian kita panggil dia sebagai silika. Jadi ini adalah komponen utama bagi kaca. Silika tulen dileburkan sekitar suhu 1500 darjah Celsius sehingga menjadi cecair dan dibentuk menjadi kaca. Kita panaskan silika ni, silika tulen ni sehingga 1500 darjah Celsius. Kemudian bila dia dah capai 1500 darjah Celsius, silika ni akan mula mencair, akan menjadi cecair dan dibentuk menjadi kaca. Jadi kita akan dapat kaca. Jadi kalau orang tanya daripada mana datang kaca, kaca ni datang daripada silika, yang mana silika ini mengandungi silikon dioksida. Kita boleh jumpa silika ni dekat persekitaran kita. Contoh maksudnya kita boleh jumpa dekat dalam pasir. Jadi ini adalah gambar silika ataupun pasir. Kita akan panaskan pada suhu apa tadi? 1500 darjah Celsius. Kemudian dia akan mencair. Bila dia mencair, dia akan dibentuk menjadi kaca. Ada 4 jenis kaca yang awak perlu tahu. 4 jenis kaca yang dibuat dalam industri. Kemudian kaca-kaca ni saya nak awak hafal dia punya komposisi dan juga dia punya ciri dia. Jadi kaca yang pertama kita panggil dia sebagai kaca silika telakur. Kaca silika telakur. Apa komposisi kaca silika telakur ni? Apa komposisi yang ada dalam kaca silika telakur? Jadi dalam kaca silika telakur dia terdiri daripada silika sahaja. Dia komposisi dia hanya adalah silika, yang mana ciri-ciri dia tahan terhadap haba dan juga lengai terhadap bahan kimia. Tahan terhadap haba dan lengai terhadap bahan kimia. Kemudian kaca yang kedua, kaca soda kapur. Kaca soda kapur, komposisi dia silika. Dia terdiri daripada campuran silika, kalsium karbonat dan juga natrium
karbonat. Okey, jadi kaca soda kapur terdiri daripada silika, kalsium karbonat dan natrium karbonat. Dia punya ciri-ciri dia apa? Takat lebur dia rendah dan juga dia mudah dibentuk. Okey, kemudian kita ada kaca yang ketiga, iaitu kaca borosilikat. Yang mana kaca borosilikat ni dia punya komposisi dia terdiri daripada silika, boron oksida, natrium oksida dan juga aluminium oksida. Yang mana dia punya ciri-ciri dia adalah dia tahan terhadap haba yang tinggi, ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur. Okey, dia lebih tahan berbanding kaca soda kapur. Okey, kemudian jenis yang kaca yang terakhir adalah kaca plumbum, yang mana dia punya komposisi dia terdiri daripada silika. Okey, dia terdiri daripada silika, kemudian plumbum 2 oksida dan juga natrium oksida. Yang mana dia punya ciri dia takat lebur yang rendah, mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okey, jadi kita tengok dekat sini kita ada ciri-ciri bagi setiap kaca dia. Okey, saya bagi setiap kaca. Jadi untuk apa kita nak tahu ni? Sebabnya daripada ciri inilah kita boleh tengok kegunaan kaca tu nanti. Di akhir kelas nanti kita akan tengok kegunaan kaca berdasarkan dia punya ciri dia. Okey, jadi ini adalah kaca. Apa benda pula seramik? Okey, kalau kita kata kaca tu dia berasal daripada pasir ataupun silika, seramik ni dia berasal daripada apa pula? Okey, seramik terdiri daripada bahan bukan logam. Okey, jadi dia adalah bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Okey, haba pada suhu yang tinggi. Okey, seramik diperbuat daripada tanah liat. Okey, jadi kalau kaca tadi kita katakan dia daripada pasir ataupun silika, seramik ni pula dia daripada tanah liat. Okey, jadi komponen utama dalam tanah liat adalah aluminium silikat. Okey, jadi aluminium silikat ni adalah komponen utama dalam tanah liat. Okey, jadi kita boleh guna tanah liat untuk kita buat seramik. Seramik tahan haba dan tekanan yang tinggi. Seramik juga sangat keras, rapuh, lengai terhadap bahan kimia dan juga tidak berkarat. Okey, jadi ini adalah pengenalan kepada seramik. Okay, selain itu seramik juga merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Okey, penebat haba dan elektrik yang baik. Apa maksud penebat haba dan elektrik yang baik? Penebat ni maksud dia tidak boleh mengalirkan haba dan dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik dengan baik. Jadi maksud dia konduktor haba yang lemah lah. Okey, jadi ini aluminium silikat ataupun tanah liat. Aluminium silikat yang ada dalam tanah liat. Okey, kemudian kita akan gunakan dia untuk kita buat barangan-barangan seramik. Ini adalah contoh barangan seramik pinggan mangkuk seramik. Okey, jadi kita tengok aplikasi kaca dan seramik. Okey, daripada kegunaan, daripada ciri-ciri kaca dan seramik tadi, kita boleh ciptakan alat-alat untuk kita guna seharian kita. Okey, contohnya, sebenarnya ciri-ciri kaca menjadikannya sesuai untuk dibuat pelbagai jenis barang. Okey, contohnya kita tengok apa benda ni? Gambar apa ni? Ini adalah gambar radas dalam makmal. Okey, radas dalam makmal. Jadi kita tahu bila radas dalam makmal, kita akan gunakan radas ini untuk kita isi bahan kimia berasid yang mengakis. Okey, kemudian kita gunakan dia pada suhu yang tinggi, kita panaskan. Okey, jadi untuk membuat bahan alat radas dalam makmal ni, kita perlukan kaca yang tahan haba. Okey, dan juga kaca yang okey ni. Okey, radas makmal seperti bika dan kelar rangkun diperbuat daripada kaca borosilikat kerana ketahanannya yang tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Ketahanannya yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Maksudnya kalau kita panaskan pun dia tidak mudah meletup ataupun dia tidak mudah mencair lah. Okey, kemudian dia tahan terhadap bahan kimia, dia tidak mudah terakis kalau kita gunakan asid contohnya. Okey, dia tidak mudah mencair. Okey, jadi kita gunakan kaca borosilikat untuk buat barang ataupun alat radas dalam makmal. Okey, kemudian yang kedua, ini apa dia? Mentol.
Okey, mentol. Yang mana mentol ni kita akan guna penutup kaca ini bahagian ini, bahagian luar ni lah. Okey, daripada kaca soda kapur. Kita gunakan kaca soda kapur untuk kita buat penutup mentol tadilah. Kenapa? Sebab dia tahan haba dan mudah dibentuk. Okey, jadi dia mudah dibentuk. Kita nak buat bentuk dia jadi bulat macam ni lebih mudah. Okey, jadi kita guna kaca soda kapur. Okey, kemudian ini prisma kaca. Okey, prisma kaca. Kita guna apa untuk prisma kaca ni? Okey, jadi untuk kita buat prisma kaca, kita akan buat menggunakan kaca plumbum. Okey, kaca plumbum. Kenapa kita guna kaca plumbum? Sebab kaca plumbum ni dia punya indeks biasan dia yang tinggi. Maksud dia lebih mudah untuk membiaskan cahaya. Kita lebih nampak dia punya pembiasan dia tu. Okey, dan akhir sekali okey, cermin tingkap. Okey, tingkap kaca yang lusina membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Okey, jadi kalau kita kata apa, kalau kita buat rumah kita tak ada tingkap, dinding saja kan, jadi cahaya tak dapat masuk, rumah kita akan jadi gelap. Jadi kita boleh tukarkan dinding kepada tingkap kaca. Jadi bila kita pakai tingkap kaca, cahaya boleh masuk dan rumah kita akan jadi lebih terang. Okey. Okey, itu adalah kegunaan kaca. Macam mana pula dengan seramik? Okey, apa yang kita boleh guna seramik dalam kehidupan seharian kita? Okey. Jadi ini apa ni? Mangkuk. Okey, mangkuk daripada seramik. Pinggan mangkuk diperbuat daripada seramik kerana cirinya yang tahan haba dan tidak terkakis. Okey, jadi kalau kita letak makanan yang panas ke apa ke, dia tidak akan mudah lembik, dia tak cair. Okey, mangkuk tu dia tak cair. Okey. Dia tidak terkakis, maksudnya dia tidak boleh berkarat lah, sebab dia bukan logam kan. Okey, kemudian kita ada jubin. Okey, ni jubin lantai tu. Okey, jubin seramik digunakan sebagai lantai kerana cirinya yang berkilau menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Okey, ini kita gunakan seramik juga. Okey, kemudian ni gagal. Nampak kuning-kuning gigi siapa tak tahu kan. Okey, ini adalah gigi palsu. Okey, jadi awak kena tahu gigi palsu pun dia menggunakan bahan daripada seramik. Okey, seramik digunakan dalam pembuatan gigi palsu kerana ciri seramik yang keras dan kuat serta lengai terhadap bahan kimia. Maksud dia tidak bertindak balas lah dengan bahan kimia. Okey, sebab kita tak tahu kadang-kadang kita makan apa kan. Okey, jadi makanan tu tidak akan memberi kesan kepada gigi kita. Okey, kemudian dia tidak akan berkarat, dia tidak akan terkakis. Okey. Ni pasu bunga. Okey, jadi pasu bunga juga kita gunakan daripada seramik. Okey, pasu bunga seramik adalah keras dan kuat, jadi dia lebih tahan lah, lebih tahan lama, dia dapat memberi perlindungan kepada tumbuhan tersebut. Okey, jadi tamat untuk hari ini. Jadi cikgu harap awak faham. Kalau ada apa-apa soalan, awak boleh tanya dalam grup Telegram kita. Okey, kemudian sekejap lagi cikgu akan bagi soalan praktis formatif latihan untuk untuk hari ini dalam grup Telegram. Okey, jadi kalau siapa yang ada printer, awak boleh print. Siapa yang tidak ada printer, macam biasa awak boleh salin soalan dan juga jawapan. Gambar rajah wajib lukis. Okey, kalau ada gambar wajib lukis. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.